Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi bersama dengan Murabbi Aizat ataupun Cikgu Abam ataupun Ustaz Abam. Murid-murid di rumah, Ustaz percaya ramai yang ternanti-nanti slot pada malam ini untuk sama-sama menyusuri apakah topik yang ingin Ustaz kongsikan. Sebelum itu, marilah kita sama-sama mendadah tangan memohon keberkatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar 30 minit yang berlalu nanti adalah 30 minit yang penuh keberkatan dan kerahmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan limpahkanlah ke atas kami khazanahmu, wahai Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Baiklah murid-murid di rumah, Ustaz percaya ramai yang ternanti apa yang Ustaz nak kongsikan pada malam ini. Sabar dahulu, Ustaz akan paparkan di belakang Ustaz ni yang malam berkilauan dengan bintang-bintang di angkasa. Kalau murid-murid lihat di belakang Ustaz ni pun murid dah berteka, apa tajuk kita pada malam ini di dalam bidang adab tahun 3. Sebelum itu murid-murid, mari kita pergi ke teka apakah ini. Okey murid-murid di rumah, itu selepas ini pun boleh. Okey murid-murid, sekarang Ustaz nak pergi kepada tajuk kita ataupun apa yang kita nak tahu tentang tajuk pada malam ini. Okey, baiklah murid-murid, tak sabar rasanya nak tengok apa tajuk kita pada malam ini. Jom kita sama-sama cantumkan gambar ini segera. Okey, masa dah bermula sekarang ni, kita buat sama-sama. Okey, ke mana ni? Ke kanan, ke kanan. Okey, bukan. Ini? Di sini. Betul. Lagi, apa lagi? Sini. Dia kena cantum ni. Betul. Sini mana sini? Ke kiri, ke kiri. Okey, betul. Ni atas. Betul. Ni di bawah. Betul. Ini apa di tengah? Ya, tepat sekali, terbaik, kebenaran. Ini dah tajuk kita pada malam ini. Tajuk apa? Tajuk apa agaknya murid-murid di rumah? Adakah tajuk tentang katil? Bukan. Rasa-rasanya apakah tajuk pada malam ini? Bukan tajuk pasal katil, tetapi apakah yang berkaitan dengan katil adalah tentang adab tidurmu ataupun jagalah adab tidurmu, wahai murid-murid kesayangan Murabbi. InsyaAllah pada malam ini Ustaz telah membagikan kepada 4 topik yang istimewa untuk murid-murid. Yang pertama, kita akan menyusuri slot peta aiting. Tentang apa? Kita akan lihat sebentar nanti. Yang kedua, kita akan pergi kepada komik dakwah. Wah, komik dakwah tentang apa? Okey, semua nanti. Yang ketiga, kita akan sama-sama Ustaz akan buat panggilan telefon dengan salah seorang murid yang sangat meminati rancangan Murabbi KPM. Dan juga yang terakhir, okey, yang terakhir Ustaz akan untuk sama-sama mengajak murid-murid untuk menikmati permainan gamifikasi. Okey murid-murid di rumah, sekarang kita telah masuk kepada slot yang pertama, iaitu peta aiting. Seperti mana yang Ustaz ceritakan sebelum ini, peta aiting Ustaz akan tunjukkan tentang amalan sebelum dan selepas tidur. Okey murid-murid, kita lihat apa yang kita ingin kongsikan pada malam ini, iaitu bagaimana kalau kita nak tahu, nak mempelajari ataupun mengetahui adab tidur, di mana adab tidur ini ada amalan sebelum
dan juga amalan apa ada, amalan selepas bangun tidur. Murid-murid di rumah, kita kena tahu dahulu bahawa amalan sebelum tidur ada 6. Amalan sebelum tidur ada 6, iaitu yang pertama, tidur awal. Tidur awal murid-murid. Saya tak pergi sekolah pun Ustaz esok. Oh ya, Ustaz tahu, tetapi apa yang lebih utama dan lebih mustahak ialah murid-murid perlu tahu bahawa kita perlu bangun awal pagi untuk menunaikan solat subuh. Sebab tu kita perlu tidur awal. Yang kedua murid-murid, apa dia? Berwuduk. Ramai di kalangan kita sebelum tidur tidak berwuduk. Kononnya apa? Cukuplah saya gosok gigi Ustaz. Murid-murid, sesungguhnya kita apabila berwuduk mengamalkan perkara sunat, ini berwuduk, maka kita secara tak langsung mendapat pahala dan diri kita juga akan terpelihara. Seterusnya murid-murid di rumah, apa dia? Mengibas tempat tidur. Bagaimana kita nak memastikan tempat tidur kita itu? Sebelum kita tidur, kita pastikan terlebih dahulu dalam keadaan yang selamat. Sebab itulah kita disuruh untuk mengibas tempat tidur. Takut-takut ada serangga yang berbahaya di atas katil. Adakala kita melihat perkara itu kecil. Apalah amalan mengibas tempat tidur itu Ustaz? Tetapi murid-murid percayalah, jika murid-murid amalkan perbuatan ataupun amalan mengibas tempat tidur ini, maka kita akan sedar, wah, ada hikmah di sebaliknya. Seterusnya murid-murid, yang keempat, membaca basmalah. Apa tu membaca basmalah? Tunggu. Okey, seterusnya murid-murid, yang kelima, tidur mengiring di sebelah kanan. Kerana apa? Kerana apa kita disunatkan ataupun mengamalkan amalan tidur mengiring di sebelah kanan? Kerana dari segi saintifik, kita punya jantung terletak di sebelah kiri. Dan benda ini adalah sunnah. Nabi SAW telah mengajar kita tidur mengiring di sebelah kanan. Salah satu lagi adalah untuk tujuan pernafasan, pengudaraan kita berjalan dengan baik. Okey. Selain daripada itu, yang terakhir adalah apa murid-murid? Rasa-rasa yang terakhir apa dia? Membaca doa dan berzikir. Membaca doa dan berzikir, apa dia bacaan dia murid-murid? Okey, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, membaca basmalah. Okey murid-murid, senang saja membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey murid-murid yang di rumah tu, yang duduk-duduk saja tu, cuba baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa maksud dia murid-murid? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Masya Allah, tabarakallah. Kita baca benda ni, kita dapat pahala. Okey murid-murid di rumah. Kita nak baca satu lagi bacaan amalan sebelum tidur, iaitu apa dia? Membaca doa dan berzikir. Apa dia? Okey. Bismikallahumma ahya wa amut. Okey, Ustaz baca sikit-sikit supaya murid-murid yang selama ini mungkin bila mengantuk nak tidur mana, maka malam ini adalah sesuatu yang kita boleh amalkan bersama-sama mulai malam ini. Sebelum tidur, Ustaz nasihatkan murid-murid, sebelum tidur tu bacalah doa dan berzikir. Okey, Ustaz kadang-kadang Ustaz ajar anak Ustaz, sebelum nak membaca doa tu baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
dan diikuti dengan membaca doa Bismikallahumma ahya wa amut. Kita boleh baca sekaligus Bismikallahumma ahya wa amut. Tetapi sekiranya ada di kalangan murid-murid yang menonton pada malam ini ada adik yang kecil, maksudnya kamu ada adik di bawah kamu yang nak belajar membaca doa, ajarlah dia. Ajar secara potongan kalimah pun tak ada masalah, sehinggalah dia boleh pandai membaca doa sekaligus. Okey, apakah maksud dia? Dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Masya Allah, cantik sungguh doa ini. Murid-murid di rumah, pastikan kita amalkan bacaan doa ini, dan kita berzikir sebelum kita tidur. Pahala berpanjangan itu murid-murid, sepanjang tidur kita dapat pahala. Baiklah murid-murid yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kini kita akan pergi kepada amalan selepas bangun tidur. Apakah amalan selepas bangun tidur? Di sini ada 5 murid-murid. Ada 5. Mudah saja. Yang pertama, membaca doa bangun tidur. Yang kedua, murid-murid, apa dia amalan bangun tidur ni? Kita mengemas tempat tidur. Di sini Ustaz nak highlightkan kenapa kita mengemas tempat tidur tu penting. Kerana kita perlu mengajar diri kita berdisiplin. Mengajar diri kita berdisiplin. Kita bangun tidur, kita pastikan tempat tidur kita kemas. Kita tidak menyusahkan orang lain, khususnya ibu dan ayah kita. Kalau ibu ayah kita masuk bilik kita dalam keadaan yang bersepah, bagaimanalah diri kita nanti nak berhadapan dengan orang ramai. Seterusnya murid-murid, yang ketiga, apakah amalan selepas bangun tidur yang kita boleh amalkan? Membasuh tangan. Mudah membasuh tangan. Kenapa dia menjadi amalan selepas bangun tidur? Ini kerana kita khawatiri sewaktu kita tidur, tangan kita merayak, menggaru sana, menggaru sini. Apa lagi? Kita menyentuh sana, kita menyentuh itu, kita pegang benda tu, kita pegang benda ni. Benda ini adalah sesuatu benda yang kita tidak pasti apa yang kita lakukan sewaktu kita tidur. Apa kesan dia? Kesan dia nanti bila kita bangun tidur, kadang-kadang kita pergi ke dapur. Bila kita pergi ke dapur, kadang-kadang kita pun melihat ada makanan di atas meja. Kita pun kadang-kadang lupa untuk gosok gigi, terus ambil makan. Bagaimana kotoran yang ada di tangan tersebut? Ustaz tak nak makan dengan tangan yang kotor. Maka amalan selepas bangun tidur, hendaklah kita membasuh tangan. Seterusnya murid-murid, yang keempat apa dia? Cuba teka. Membasuh muka dan mencuci hidung dengan memasukkan air dan menghembuskannya. Murid-murid, kita dah basuh tangan, basuhlah muka, mencuci hidung dengan masukkan air dan menghembuskannya. Sebab apa? Supaya badan kita lebih segar, muka kita pun nampak segar. Janganlah kita muka layu je. Kita kena rasa diri kita ni apabila bangun pagi, kita perlu bersemangat untuk memulakan hari tersebut. Walaupun murid-murid berada di rumah, belajar di rumah, tetapi perlu tunjukkan murid-murid bersemangat untuk belajar pada hari tersebut. Okey, dan yang terakhir, yang kelima murid-murid, apa dia? Bersiwak atau memboros gigi. Okey murid-murid, bersiwak atau memboros gigi ni adalah satu amalan yang sangat penting. Sebab apa? Kita nak berhadapan dengan rakan-rakan kita, atau baru jumpa dengan siapa? Ibu dan ayah kita kalau di rumah. Kalau pergi sekolah pula nak jumpa dengan rakan-rakan. Bayangkan kalau mulut kita berbau, kita pun bercakap dengan kawan sebelah kita, habis pingsan kawan kita. Sebab apa? Nafas berbau, sebab kita tidak bersiwak atau memboros gigi. Sedangkan ia adalah amalan yang dituntut selepas bangun tidur. Murid-murid, mudah saja amalan selepas bangun tidur ni. Ada 5. Murid-murid boleh amalkan. Boleh kita perbaiki amalan kita yang kita tidak laksanakan sebelum ini. Apakah bacaan doa bangun tidur murid-murid? Okey,
Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Okey, itu bacaan Ustaz sekaligus. Ustaz akan baca secara kalimah pula. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini bacaan bagi murid-murid yang baru nak belajar baca doa bangun tidur. Kadang-kadang kita bangun tidur, kita terus pergi ke tandas dan mandi, kita lupa nak mengucapkan rasa syukur kepada pemberi rezeki kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah meminjamkan nyawa untuk kita hidup lagi pada hari keesokan. Apakah maksud dia, murid-murid? Maksud dia, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah menghidupkan kami setelah mematikan, dan kepadanya kami dibangkitkan. Allahu Akbar. Cantik sungguh maksud ini. Murid-murid, amalkanlah doa ini sebagai tanda syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Semoga dengan perkongsian yang pertama ini, murid-murid dapatlah mengambil manfaat bersama-sama, insya-Allah. Okey, murid-murid, kita akan pergi kepada slot yang kedua. Apa dia? Ada iaitu apa? Slot dakwah. Slot komik dakwah. Jom kita sama. Okey, murid-murid di rumah, seperti biasa, kalau bersama dengan Murabi Aizat, kalau tak keluar komik-komik dakwah ni tak sah. Sebab apa? Sebab ia merupakan sebahagian daripada kegemaran murid-murid untuk membaca komik. Tetapi komik yang mana satukah yang menjadi pujaan hati kamu, murid-murid? Ini yang Ustaz ingin mengajak. Kalau kita bersama-sama dalam Murabi KPM, banyak sangat yang benda dikongsikan oleh para murabi. Salah satunya yang Ustaz kongsikan adalah komik dakwah. Jom kita lihat apakah tajuk dan juga penceritaan pada malam ini. Komik kita pada malam ini, ataupun saya panggil komik dakwah the series Murabi KPM, tajuk dia adalah Jaga Adab Tidurmu. Jaga adab tidurmu. Okey, kita nak tahu siapakah watak kita pada malam ini, iaitu Sofian atau Pian, iaitu anak. Manakala watak yang kedua Encik Ramli, iaitu ayah kepada Sofian. Okey, murid-murid, nak tahu tak apa cerita pada malam ini? Jom kita lihat satu persatu. Okey, baiklah murid-murid yang rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, murid-murid, ramai tak sabar untuk membacakan komik dakwah ini, komik dakwah the series dengan tajuk Jaga Adab Tidurmu. Okey, mari kita sama-sama mendengarkan perbualan di antara Encik Ramli dan anaknya Sofian. Okey. Assalamualaikum Pian. Kenapa tak tidur lagi? Waalaikumsalam ayah. Pian belum mengantuk lagi. Saya baru lepas tengok siaran Murabi KPM di YouTube ni ayah. Terbaik ustaz dan ustazah ni mengajar. Wah, ayah pun tak tahu siaran tu. Lepas ni bolehlah ajak ayah tonton sekali. Ayah tak tidur lagi? Esok kan ayah nak kerja. Ya, ayah ada urusan di Seri Pentas. Cuma ayah ada benda nak bagi tahu kamu. Apa tu ayah? Pian ada buat masalah ke? Tiadalah Pian, kamu jangan risau. Ayah cuma sampaikan pesanan mak kamu. Oh begitu. Pian ingat apa? Mak cakap apa ayah? Mak pesan supaya jangan lupa berwuduk sebelum tidur. Ayah, Pian nak tanya sikit. Adakah dalil pasal adab tidur? Ada Pian.
Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salah, summa tadji' ala shiqqikal ayman." Riwayat Bukhari wa Muslim. Okey, apakah maksud dia, murid-murid? Maksudnya, apabila engkau hendak tidur, maka hendaklah berwuduk terlebih dahulu sebagaimana wuduk untuk solat, dan kemudian berbaringlah mengiring di sebelah kanan. Riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, murid-murid, itu adalah dalil untuk adab tidur ini. Okey, buat mereka, maka selepas Encik Ramli membacakan dalil, maka Sofia berkata, "Alhamdulillah, terima kasih ayah, Assalamualaikum." Sama-sama. Waalaikumsalam. Murid-murid, apa yang kita nak ambil manfaat daripada tajuk ini? Apa yang kita ingin ambil manfaat daripada tajuk ini, murid-murid? Yang pertama, Ustaz yakin dan percaya pada malam ini tidak hanya murid-murid saja yang menuntut ilmu Rabbi, malah ada ibu bapa yang berada di sisi kamu. Maka apa yang kita boleh mengambil manfaat daripada komen ini? Yang pertama, keprihatinan ibu dan ayah yang sentiasa mengambil berat soalan anak, hatta apa-apa yang berlaku di dalam bilik tidur mereka. Yang kedua, murid-murid, kita perlu rasa bersyukur kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengingati dan sangat menyayangi umatnya. Nabi tidak hanya kongsikan amalan-amalan ibadah semata-mata, tetapi amalan nak tidur pun Nabi SAW kongsikan tips yang sangat berguna, iaitu amalan sebelum tidur seperti berwuduk dan tidur mengiringi sebelah kanan. Maka murid-murid, kita dah baca dan ikuti bersama-sama komen dakwah di sisi ini. Kita akan pergi ke slot yang ketiga, iaitu temu bual. Temu bual dengan siapa? Temu bual bersama dengan murid yang Ustaz undang khas untuk berkongsikan pandangan tentang kepentingan mengamalkan sunnah dalam adab tidur. Okey murid-murid, kita akan pergi kepada slot yang berikutnya. Okey murid-murid, sekarang kita berada dalam satu slot yang saya ceritakan tadi. Apa dia? Bersama dengan tetamu jemputan kita, iaitu murid sekolah Ustaz dan juga Tok Abah. Okey, murid sekolah Ustaz dan Tok Abah ni dah lama Ustaz nak panggil dia secara live. Okey, kita akan tonton pada malam ini perkongsian daripada murid sekolah mengenai kepentingan mengamalkan sunnah dalam adab tidur. Okey murid-murid, kita akan mengikuti perbualan bersama dengan murid dan juga Tok Abah mengenai kepentingan mengamalkan sunnah dalam adab tidur. Jom kita sama-sama tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, apa khabar? Nama saya Nur Kaisarah Hanani, pelajar tahun 3 Sekolah Kebangsaan Perempuan Durian Daun Melaka. Hari ini saya nak berkongsi tentang kepentingan mengamalkan adab tidur mengikut sunnah. Dengarkan baik-baik ya kawan-kawan. Yang pertama, tidur mengikut sunnah Nabi menjadi suatu ibadah dalam kehidupan. Yang kedua, menjaga kesihatan fizikal dan mental. Kawan-kawan tahu tak, tidur yang cukup dapat merehatkan otak dan badan manusia. Seterusnya, yang ketiga, melaksanakan sunnah Nabi SAW. Kawan-kawan, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita supaya tidur mengiring ke kanan. Kenapa ya kawan-kawan? Antaranya dapat mengurangkan tekanan jantung. Yang keempat, mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan-kawan, tahu tak? Tidur mengikut sunnah boleh menyebabkan kita masuk syurga tau. Kemudian yang kelima, menghindari diri dari gangguan syaitan.
kita disunatkan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim dan doa sebelum tidur. Jom baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dari syaitan yang dirujak. Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Amin. Antara sunnah Nabi yang saya amalkan ialah senyum, bersuki, membaca Quran, menjaga kebersihan dan lain-lain lagi. Sekian saja pelajaran kita pada hari ini ya kawan-kawan. Jangan lupa amalkan cara tidur mengikut sunnah tau. Jumpa lagi ya kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tok Abang nak kongsikan pada semua, sebenarnya banyak amalan yang kita boleh amalkan dalam hidup ini, dan amalan sunnah ketika nak tidur ini adalah sebahagian daripada amalan-amalan yang dituntut dalam Islam. Murid-murid, amalkanlah sunnah ini, kerana di sebalik sunnah yang kamu amalkan ketika hendak tidur ini mengandungi banyak hikmahnya. Ingat tu Abah pesan ni, ingat jangan tak amalkan, tak dapat buat semua, jangan tinggal semua ya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, murid-murid di rumah, saat yang ditunggu sudah tiba. Kini kita berada di slot yang terakhir, gamifikasi. Mari kita sama-sama untuk meneroka apakah permainan pada malam ini. Okey, kita tulis nama. Ini Ustaz tu, nama Ustaz lah, Cikgu Abang. Okey, kita masuk, kita cuba lihat apa yang ada dalam permainan ini. Okey, kita pun masuk murid-murid. Yang ada selalu tanya Ustaz, macam mana nak main mainan ini? Okey, bagi murid-murid yang ada dalam grup Telegram murid-murid kesayangan Murabi, boleh dapatkan link. Yang lain boleh masuk dalam grup Telegram murid-murid kesayangan Murabi. Selepas daripada rancangan pasti akan dapat link berkaitan dengan gamifikasi yang dikongsikan oleh Murabi. Okey murid-murid di rumah, kita sama-sama untuk menyelesaikan permainan ini. Okey, yang pertama kita nak tahu apakah amalan-amalan sunnah yang kita boleh ambil dalam tajuk ini, iaitu adab tidurmu. Okey, kita cuba buat sama. Apa ni? Okey, betul? Okey, betul. Terbaik, kebenaran terbaik. Okey, seterusnya. Okey, perfect. Okey, kita teruskan. Yang kedua murid-murid, apakah ini? Okey, cuba teka dulu apa yang Ustaz nak. Apakah perkataan atau apakah amalan ini? Kita cuba buat. Okey. Salah. Bukan. Okey, sini. Betul. Yang ni bukan. Okey, kita ambil huruf ni. Oh, betul. Yang ni betul. Yang ni salah. Yang ni betul. Okey, terbaik kebenaran. Terbaik pada semua murid-murid Ustaz. Okey, teruskan lagi. Okey, kita pergi pada apa ni? Okey. Oh, okey, betul. Yang ni betul. Apa? Okey. Apa nama dia? Yang ni betul. Ini mengisap. Salah ni. Betul. Okey, seterusnya. Okey. Apa agak-agak ni boleh tulis di live chat Betul. Ini betul. Okey, yang terakhir murid-murid di rumah. Okey. Betul. Terbaik kebenaran terbaik. Okey, teruskan lagi.
Ni apa ni? Ah, apa ni? Okey. Betul. Ini betul. Lagi apa lagi? Terbaik. Okey. Betul. Ini apa ni? Membaca apa? Membaca balamah. Salah ni balamah ni. Okey. Betul. Apa lagi murid-murid? Apa lagi? Membaca membaca apa ni murid-murid? Cepat juga. Bas apa? Membaca bas. Betul, terbaik. Membaca basmalah adalah amalan sunat. Okey, teruskan yang kelima. Okey, yang kelima sabar. Yang keenam pula pergi. Okey. Turid bukan. Okey, betul, tidur. Okey, tidur apa? Tidur apa murid-murid? Tidur apa? Tidur meringing. Bukan. Salah. Betul. Okey, betul. Okey. Kita nak selesaikan. Betul. Okey, yang terakhir murid-murid. Ya, betul, terbaik kebenaran. Terbaik. Yang terakhir, murid-murid di rumah, apakah permainan kita yang terakhir ni? Ataupun apakah yang soalan yang terakhir ini murid-murid? Apa ni? Okey ni. Betul. Ini. Betul. Apa ni? Okey, betul. Membaca apa? Membaca ado. Salah ni murid-murid, membaca ado. Salah. Betul. Ini lagi apa lagi murid-murid? Betul. Membaca doa dan apa ni? Apa ni? Suspend ni. Ustaz nak jawab ni. Okey, berkizi bukan ni? Kita tak sini. Salah. Okey, betul. Alhamdulillah. Ustaz berjaya menyelesaikan permainan ini bersama dengan murid-murid di rumah. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Okey, murid-murid di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu Taala, kini kita telah selesaikan kesemua misi kita pada malam ini. Okey, baiklah murid-murid, di akhir slot kita tadi kita telah selesaikan gamifikasi berkaitan dengan perkara-perkara atau amalan sunnah yang kita boleh laksanakan. Amalan sunnah yang kita boleh laksanakan ketika nak tidur. Dan Ustaz percaya murid-murid di rumah boleh kongsikan pandangan di live chat pada malam ini. Apakah amalan sunnah yang selalu kamu amalkan seperti mana yang dikongsikan oleh adik Kaisar Hanani tadi. Baiklah murid-murid, Ustaz harapkan 30 minit, mungkin lebih daripada 30 minit pada malam ini, kita akan dapat banyak manfaat, banyak perkongsian yang kita boleh amalkan dalam kehidupan kita, dan seterusnya kita dapat merasakan dan menanamkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, Ustaz ingin memohon maaf jika ada salah dan silap dalam penyampaian Ustaz tadi. Insya-Allah panjang umur, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muridku, amanahku.